Kalau kita boleh ajak anak-anak lah rumah, bangkit pagi sebelum subuh 2 rakaat qabliyah subuh. Nak tidur kok mana pun paling tak ada 1 rakaat witir. Kalau hak tu kita boleh pahat masuk dalam diri anak kita, kita tak ada esok ni dia duk buat benda tu lagi, cerah kubur kita. Cerah kubur kita. Kalau kita ada anak tuan-tuan, kalau kita ada anak yang boleh buat benda ni, hak fardu tentu dia buat. Hak fardu tentu dia buat. Dia boleh ni kok mana pun sebelum subuh 2 rakaat dia buat. Kok mana pun nak tidur 1 rakaat kurang-kurang witir dia buat ataupun 3. Kalau dia boleh istiqamah dengan benda tu, kalau anak kita ni boleh istiqamah dengan amalan itu, tuan-tuan, berbaloi kita belah dia. Kan Nabi kata apa? Iza mata banu Adam inqata'a amaluh illa min salasin. Mati satu orang manusia, semua sumber pahala dia stop. Kalau mati satu orang manusia, Nabi kata inqata'a amaluh, semua sumber pahala dia stop. Ustaz, ni kita duk panggil orang main tahlil di rumah apa semua, takkan tak boleh kirim pahala kat dia? Tidak ada janji dalam hadis. Yang hadis kata apa? Mati stop semua, melainkan 3 channel saja pahala mai. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. 3 aja. Atas dunia hang ada buat sedekah jariah, selagi mana benda tu benda yang hang sedekah orang duk guna, benda tu orang duk pakai, selagi tu 1 channel pahala duk masuk bih. Aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun atas dunia 1 ilmu kita sudah bagi dekat 1 orang dan dia praktis ilmu itu, selagi dia praktis pahala duk pi cari kita. Aw waladin salih yad'u lah, ataupun ada tinggal anak yang baik dia doa kat kita. Kok mana pun angkat, ya Allah ampunkan mak dengan ayah, banyak tu je dia minta pahala. Apatah lagi kalau dia 1 anak yang bukan doa aja. Ni hak kita doa ajak dia sembahyang sunat tu ni, dia buat Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni yang kita nak kena fokus, yang kita nak kena ambil buat. Maka dia kata di sini apa dia? Memberi apa-apa ilmu supaya dia amalkan di hari akhirat. Itu yang kita cakap baik. Ataupun menunjukkan padanya i'tiqad yang baik dan juga i'tiqad yang disuruh syarak pakai, ataupun kita make sure keluarga kita, terutamanya kawan rakan kita, adik-beradik kita dan sebagainya, mereka ni beriktikad dengan i'tiqad yang betul. Takut tuan-tuan, takut lah ni dengan takut. Dalam kawasan kita ni pun ada. Tadi pejabat agama telefon beritahu, ada dah dalam kawasan kita di Bertam ni sudah ada satu ajaran yang menyimpang, sudah ada dan sedang bergiat aktif. Dah ada dah. Siapa yang pergi sangkut, wallahu a'lam. Hasil daripada risikan orang-orang yang berkedudukan, yang berkereta mewah, do ikut. Itu hak tepi-tepi kita, hak jauh. Nu yang pergi declare jadi Tuhan, kita duk baca dalam tafsir ni setakat Firaun dengan Namrud yang kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Tengok-tengok di sini pun dia mai Tuhan Harun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan secure, tuan-tuan selamat, selamatkah anak-anak tuan-tuan? Selamatkah cucu-cucu tuan-tuan? Kalau kita rasa kita secure, kita rasa kita okey, tak mana ada pengajian, tak ada dengan kereta, dengan motor, kita cungit pi, kita, anak kita balik saat lagi nak tidur, pi tengok ni anak-anak hak duk tidur ni, kalau depa tidur dulu pada kita, tapi selalu kita tidur dulu pada depa. Pi tengok ni, pi tengok muka depa duk tidur ni, tengok ni depa ni, adakah depa ni esok boleh jadi waladin salih yad'ulah. Ni macam ni punya muka ni, bolehkah jadi anak saleh nak doa kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita memastikan anak-anak kita terutamanya mempunyai akidah yang betul. Kalau kita ajak mereka sampai mereka berakidah betul, ni kita itulah sudah membuat satu cakap baik yang membawa pulangan hasil untuk akhirat. Ataupun dia kata ajar akan dia mengaji Quran, ataupun setidak-tidaknya anak kita mengaji Quran yang dia boleh mengaji itu, kita yang start ajak. Untuk lanjutan kita hantar pergi dekat orang-orang yang hafaz Quran. Awal ni nak kena huruf alif bata ni kita yang ajak. Sekurang-kurangnya ada contribution kita di dalam ilmu yang ada kat dia tu.
dan ajak akan dia dan tunjuk kepada dia tentang peri kebaikan zikir dan bersedekah. Anak kita ni kita kena groom mereka, kena groom. Kita kena suburkan mereka dengan benda-benda baik yang macam ni, dengan amalan zikirnya. Kalau boleh lepas sembahyang subuh tu ambil 10 minit baca Quran. Kita duk perbetul kita aja, kita sembahyang masjid tiap hari sana sini, tak pernah ambil tahu anak di rumah ni subuh sembahyang ke tak. Kita pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid di surau itu bagus, tapi anak kita nak ambil pahala ekstra, pergi sembahyang di masjid, pergi sembahyang di surau, dah habis duk iktikaf dalam masjid dan sebagainya, kita balik rumah matahari dah naik, dah cerah dah, anak sembahyang ke tak, kita pun tak tahu. Itu sebab kadang-kadang kita boleh tengok pak ni terlebih bagus, ekstrim bagus, anak Allahu Akbar. Sedangkan Islam dia suruh jangan pelepas hang seorang, hang kena jaga anak bini hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam kitab ni dia main benda ni one by one, satu persatu. Dia kata ajak anak-anak ni semua, ajak mereka berzikir, bersedekah, beramal ibadah, baca Quran, junjung perintah Allah, jauhkan segala tegah Allah. Kita yang nak kena ajak benda ni. Kalau pergi masjid pun pergi dengan anak, sambil balik satu explanation atas kereta kita kena bercakap. Kata abang tengok dah tadi macam ni. Secara tidak langsung kita bagi dekat dia. Kalau tuan-tuan ada anak yang suka nak tanya, dia kata ayah ni kalau macam ni, alhamdulillah tuan-tuan, dia ada minat dengan agama. Kalau kita ada anak di rumah, kita balik sekali lagi di meja makan, kita nak start cerita, dia bangkit pi, habis kita tuan-tuan. Tak pernah dia bagi masa nak duduk dengan kita, nak dengar kita bercakap pasal agama ni. Tak pernah dia bagi masa, dia hangat duduk dengan kita, dia nak pi ya. Habis kita tuan-tuan. Itu semua adalah indikator yang menunjukkan kata tak kena tantang mana dengan budak ni.